Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak live bersama saya, Tutor Hayati, untuk matematik tingkatan 4. Jarang kan ajar form 4, selalu ajar form 5 je. So hari ni kita nak live Admaths pula. Matematik tingkatan 4, bab 7. Ramai orang tak suka bab ni sebab dia macam bab gerakan yang macam sedikit confused. But it's okay. So inilah masa dia untuk kita buat revision. Okay, first thing first, siapa yang dah masuk, jangan lupa untuk tekan butang share and like. And then kalau ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh tanya je dekat ruangan komen, okay? So tekan dulu, tag dulu kawan-kawan, siapa yang form 4, siapa yang form 5, boleh je tengok live ni, ajak je semua orang. Lepas tu jangan lupa juga untuk share video ni. Kalau korang ada apa-apa soalan, jangan pernah takut nak tanya, okay? Tanya je dekat ruangan komen. Kalau kakak boleh jawab, kakak akan jawab, okay? So kalau korang yang kat rumah sekarang tak ada buat apa-apa ni, hanya duduk rumah main game kan, apa kata korang luangkan masa sekejap je untuk tengok live ni, okay? Okay. So sementara tu kita tekan dulu butang share. Untuk soalan bab gerakan, okay? Bab 7, gerakan, graf gerakan. So ramai yang macam soalan ni dia sebenarnya syllabus lama, tapi dia a bit confusing untuk a few part. Tapi korang tak payah risaulah. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh terus tanya, okay? Game kan? Apa kata korang? Okay, so jom kita tengok. Untuk soalan ni, hai Shivani. So dia ada sediakan nota juga. Kalau korang nak tengok nota dia pun ada dekat sini, dah disediakan. So jom kita go through. Okay, so untuk nota bab 7 ni, dia ada graf. Dia ada terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah graf jarak masa. Lagi satu graf laju masa. Okay, so kalau kita tengok graf jarak, so yang ini paksi ni merujuk pada dia punya jarak. 5 km, 10 km contoh. Manakala paksi ni pula dia merujuk kepada masa. Maybe ni 1 jam, 2 jam, 3 jam macam tu. So bila graf tu bentuk dia macam ni, menaik, bermaksud objek tu sedang bergerak. Dia boleh jadi kereta, lori ataupun just bola. Dia sedang bergerak. Manakala kalau yang ini pula dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Sebab kita tengok masa berjalan, tapi jarak dia stay sama. Nampak tak? Masa tu tak berjalan, tetapi dia punya jarak maintain pada 10. Sebab tu maksud dia maybe dia masuk parking ke, dia berhenti ke, berhenti berehat dekat R&R ke. Itu maksud dia. Yang ini graf turun bawah, dia berpatah balik kepada tempat asal. Okay, kalau graf laju masa pula, paksi ni dia merujuk kepada laju. Paksi ni merujuk kepada masa. So kalau yang ini graf dia menaik, bermaksud kelajuan dia bertambah. Maksudnya dia tengah tekan minyak lah. Daripada start, dia sedang tekan minyak. Kalau yang ini tadi bermaksud objek tu berhenti kan. Tapi kalau graf laju, bila dia maintain ni, maksud dia kelajuan dia tu malar ataupun sama je. Mungkin dekat sini dia bawa 80 km per jam kan. Dia maintain je 80 km per jam, tak naik tak turun. Itu maksud dia maintain kelajuan yang sama. Manakala yang ini dia makin nak stop lah. Dia tengah nak tekan brake. Okay, so itu benda pertama yang korang kena tahu. Okay, so siapa yang menonton, thank you for watching. Jangan lupa untuk tekan butang like dengan share, okay? So jom kita pergi kepada soalan pertama. Okay, ini soalan SPM tahun 2016. Okay, kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya je dekat ruangan komen, okay? Jangan segan silu untuk tanya. Inilah masa dia untuk tanya-tanya soalan. And apa-apa kekeliruan pun boleh tanya dekat sini, okay? So untuk soalan ni, jom kita try. Kertas 2, ini kertas 2. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah
dalam tempoh T saat. Okay, ini graf laju masa. Okay, so dia tanya, nyatakan laju seragam dalam ms-1 zarah itu. So, dia minta laju seragam. So, tadi kita ingatlah, kalau dia maintain bermaksud dia tengah seragam. So, which is dekat sini, laju seragam kita dekat part ni. Okay. Tapi soalan ni, dia minta laju seragam dalam ms-1. So, ini pun ialah kita punya clue. Ini kita punya clue. So, bila ini kita punya clue, kita tengoklah pada dia punya paksi. Kita check pada paksi dia, mana satu. Kalau sini, paksi dia merujuk pada masa, saat. Tapi yang ini, clue dia merujuk pada ms-1. Itulah laju. Bermaksud, kita nak cari jawapan pada paksi ini. Okay? Jadi, kita nak tengok jawapan kita dekat situ. Bukannya dekat paksi Y. Bukan paksi X. Jadi, jawapan yang kita nak, ms-1 ni berada dekat paksi Y sini. So, jawapan yang kita nak ada dekat bahagian sini. Bukan bahagian sini. Itu benda clue pertama yang kita kena tahu. Okay, so bila dia minta laju seragam, bermaksud kita nak cari yang straight line dekat sini. So, biasa student akan bagi jawapan ni. 12 tolak 6. Bukan. Tetapi sebabkan jawab kat sini dia dah bagi clue ms-1. Jadi kita nak ambil jawapan yang sebelah sini. So, manakah laju seragam dia? So, laju seragam dia ialah 15 ms-1. Inilah. Ini jawapan dia. Kita nak tengok tu. Laju seragam dia pada laju 15 ms-1. Okay, tu benda pertama. Okay, jom kita try pula B. Soalan B, hitung kadar perubahan laju. Okay, dia minta pula kadar perubahan laju dalam ms-2 zarah itu dalam tempoh 6 saat pertama. So, dekat sini dia minta 6 saat pertama. So, 6 saat pertama, kita merujuk pada masa 6 saat. So, sinilah. So, bermaksud kita nak fokus kepada graf ni saja. Graf yang warna hijau ni. So, bila dia minta kadar perubahan laju, so, kita tahulah kan, kita nak cari dia punya kadar perubahan laju tu daripada awal sampai akhir. So, hai Safia. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan ambil laju, tolak dengan, bahagi dengan masa. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan ambil, biasanya kan, korang boleh ambil balik formula dulu-dulu kita belajar waktu form 1, waktu form 2, yang kita ambil Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Dia sama je. Kadar perubahan laju kita boleh guna je formula tu. So, kalau kita check Y2 kita yang ini. Point sini dengan point sini. Okay. So, dekat sini kita ambil sini 15. Kita akan tolak dengan berapa yang akhir dekat sini? Sifar. So, 15 tolak sifar. Bahagi dengan, okay, bahagi dengan X2 tolak X1 tu, kita akan merujuk kepada masa ni lah. 6 tolak 0. Sebenarnya, kalau kita tak tengok daripada graf pun tak apa. Kita boleh ambil jawapan daripada sini. 6 saat pertama. So, yang ini pun dia punya clue. So, sebenarnya 6 tolak dengan sifar. So, 15 tolak 0, kita akan dapat 15. Bahagi dengan 6 tolak 0, kita akan dapat 6. So, 15 bahagi 6. Kita akan dapat berapa? So, 15 bahagi dengan 6, kita akan dapat 2.5. 2.5 ms-2. Okay? So, dekat sinilah kita punya jawapan 2.5 ms-2 untuk kadar perubahan laju. Okay? So, kita dah siap 2 soalan untuk bab 7 graf gerakan bagi graf laju. Ini soalan SPM 2016. Okay? So, siapa yang nak buat revision untuk graf gerakan ni, korang boleh tengok kepada live ni. And jangan lupa untuk tekan butang like and share. Okay? Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.